Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah, barakah Allah, pengampunan Allah dan redha Allah mudah-mudahan ke atas kalian, dan mudah-mudahan kembali semula doa itu kepada diri saya sendiri. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, serta ke atas sekalian para sahabat dan ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bertemu lagi kita pada malam 21, malam ke-21 Ramadan, yang mana jatuh pada malam ganjil. Dan subhanallah, di sana ada disebutkan dalam hadis-hadis berkenaan dengan kedekatan dan pendapat para alim ulama, kedekatan malam Lailatul Qadar itu dengan malam-malam yang ganjil. Jadi malam ini adalah malam yang pertama ganjil pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bagi kita yang mengejar Lailatul Qadar, subhanallah, pada setiap malam 10 malam yang terakhir ini kita akan melipat gandakan, kita akan menguatkan lagi momentum kita untuk memperbanyakkan amal ibadah. Subhanallah. Supaya penyesalan yang kita rasai setelah Ramadan yang lepas, beberapa hari Ramadan yang minggu lepas sebelum ini, sudah tentu kita sudah merasai penyesalannya kerana kita tidak menghargai, kita tidak benar-benar melakukan sebaik mungkin amal-amal soleh dan ibadah. Maka kita masih ada peluang, dan syukur pada saat ini kita masih hidup. Sedangkan sudah ramai yang semalam meninggal dunia, pagi tadi ramai meninggal dunia, di seluruh dunia ni ramai yang mati, sejam yang lepas pun ramai yang meninggal. Allahu Akbar. Tapi kita pada saat ini Allah masih hidupkan kita, Allah masih lagi meneruskan pinjaman nyawa. Kita sekarang hanya sedang meniti saat-saat menanti kematian masing-masing. Kita tidak tahu bila sebenarnya tarikh kematian kita. Kita tidak tahu, muslimin muslimat, bilakah sebenarnya nyawa kita ini akan berakhir. Allahu Akbar. Jadi yang paling utama sekarang ni kita masih hidup, masih lagi ada peluang, ada ruang untuk kita melakukan amal soleh, amal ibadah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebagaimana dimaklumkan semalam, insya-Allah pada setiap malam Ramadan sehinggalah malam yang terakhir Ramadan, kita akan buat pengisian sikit dalam tempoh masa 30 minit sebagai satu ikhtiar untuk membangkitkan selalu semangat untuk menghidupkan malam. Sebagaimana yang kita sebutkan semalam, ada kisah-kisah tertentu kita akan sebutkan kembali pada malam ini. Okey, sahabat-sahabat, masya-Allah. InsyaAllah dia sekitar dalam pukul 10 suku macam itulah kita mula. Tak tentu, tak boleh nak tetapkan, sebab bergantung kepada bila selesai solat tarawih tu. Solat tarawih dekat surau yang kami pergi ni, masjid ni, tempat kami solat ni, ada ketika awal, ada ketika lambat, gitu. Sebab ada waktunya imam tu baca panjang, ada waktu imam baca ringkas. Tak dengar ke? Ada waktunya, subhanallah, ada waktunya pula
ada waktunya pula ada tazkirah, ada waktu tidak. Jadi kuliah kita malam ni setengah jam ni untuk menghidupkan malam ni, untuk qiyamul lail ni kita buat dalam setengah jam macam tu pada setiap 10 malam yang terakhir ni saja. Sebelum kita tak pernah buat kan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang bagi tahu nama. Assalamualaikum Ustazah Asma, saya Jalilah. Selamat berkenalan. Subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, malam ini adalah malam yang ke-21, malam ganjil yang pertama 10 malam yang terakhir Ramadan. Allahu akbar. Dan disebut dalam hadis riwayat Bukhari yang kita bacakan semalam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, subhanallah, sesungguhnya Rasulullah beriktikaf pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Dan Masya Allah, Sayyidatina Aisyah menyebutkan Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati, moga dalam rahmat Allah semuanya, Masya Allah, perjuangan kita di bulan Ramadan, Masya Allah, berada di kemuncak. Ramai orang dah pancit, ramai dah yang terleka di tengah-tengah Ramadan. Awal Ramadan semangat, di tengah Ramadan kita mula kendur semula. Jadi subhanallah, kita belum terlambat supaya Ramadan ini tidak berlalu dengan penyesalan, supaya Ramadan ini tidak berlalu tanpa kita mendapat jaminan syurga Allah, tanpa kita mendapat pengampunan Allah. Kita masih ada peluang untuk memperbaikinya, iaitu mereka yang tidak mensia-siakan saat yang Allah sedang berikan kepada kita pada malam ini. Masya Allah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah saya ingin berkongsikan berkenaan dengan bagaimana para salafus soleh, bagaimana Nabi Muhammad, para sahabat dan para salafus soleh yang terdahulu menghidupkan 10 malam yang terakhir. Bagaimana Nabi, para sahabat. Ini malam ni kita nak cerita-cerita. Gitu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ramadan bagi generasi salafus soleh merupakan momentum agung yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terutamanya 10 yang terakhir. Para alim ulama, para salafus soleh, orang soleh, mereka akan memaksimalkan ibadah mereka pada 10 malam yang terakhir ini. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Ini diceritakan oleh ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahadu fil ashril awakhir ma la yajtahadu fi ghairihi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah, lebih kuat beribadah, lebih tekun beribadah, melebihi hari-hari selainnya berbanding hari-hari di bulan Ramadan. Maksudnya hari pertama hingga hari ke-19 tidaklah, sehingga hari ke-19 tidaklah, memang Rasul kuat ibadah, tetapi bila masuk 10 hari yang terakhir, Nabi melipat gandakan. Ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Jadi muslimin muslimat, kalaupun kita ni 10 terakhir baru semangat, is okay. Yang bahaya, yang bimbang, masuk 10 hari terakhir, kita tahu Ramadan dah nak berlalu, kita masih lagi buat biasa. Bahkan ramai di kalangan kita bila 10 hari terakhir ni semakin jauh, semakin leka, semakin kurang ibadah,
Jadi kita bimbang, kita ada tanda-tanda orang yang akan dimurkai oleh Allah. Siapakah golongan dimurkai oleh Allah dalam bulan Ramadan? Ini disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Ketika Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, amin sebanyak 3 kali. Setelah Nabi turun daripada mimbar, selesai menyampaikan khutbah, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sebut amin sampai 3 kali?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapat keampunan Allah, dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan ia akan jauh daripada rahmat Allah." Malaikat Jibril kata, "Wahai Muhammad, katakanlah amin." Lalu aku katakan amin. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apakah ciri-ciri orang yang mendapat pengampunan Allah? Sudah tentu mereka ini tergolong di kalangan orang yang melakukan ibadah dengan istiqamah, dengan bersungguh-sungguh. Inilah orang yang mendapat pengampunan Allah, iaitu orang yang dekat dengan Allah. Kita bimbang tuan-puan sekalian. Kita ingat bulan Ramadan ni kita akan dapat syurga Allah, dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah. Na'udzubillah, sekiranya asbab kita tidak benar-benar menghargai, tidak benar-benar menghidupkan Ramadan, kita tidak dapat semua tu. Yang kita dapat adalah kemarahan dan kemurkaan Allah. Sebab itulah waktu yang masih ada ni, yang berbaki ni, muslimin muslimat, kita kena insafi dan bersungguh-sungguh. Tak apalah kan, maafkanlah diri sendiri atas apa yang kita lakukan pada Ramadan yang telah berlalu beberapa hari yang lepas ni. Subhanallah. Dan kita cuba nekat muslimin muslimat untuk memperbaikinya bermula daripada saat ini. Okey. Seterusnya dalam hadis yang lain beliau juga meriwayatkan, yakni Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan dalam sabda Nabi, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda min zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu." Ini terbaik muslimin muslimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau. Maksudnya Nabi mengikat kain Nabi ikat ketat. Maksudnya Nabi tidak bersama dengan para isteri, tidak melakukan hubungan suami isteri, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga beliau. Masya Allah. 3 perkara yang Nabi buat apabila tiba 10 malam yang terakhir Ramadan. Yang pertama, Nabi mengikat kuat kain. Maksudnya di sini menjelaskan Nabi tidak mengadakan hubungan suami isteri, hubungan intim tu. Yang kedua, Nabi menghidupkan dengan ibadah pada sepanjang malam Ramadan. Yang ketiga, Nabi membangunkan ahli keluarga. Wahai para lelaki sekalian, contohilah akhlak Nabi ini. Contohilah apa yang Nabi tunjukkan ini. Nabi tunjukkan sesuatu untuk kita ikut. Sekiranya kalian, wahai para suami, subhanallah, kalian ingin menjadi suami yang sejati, suami yang sebenar, lelaki yang budiman, lelaki yang disebut di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki, kamu, wahai kaum lelaki, kamu ada kedudukan yang tinggi, kamu ketua, kan? Bima faddalallah, kerana kelebihan yang Allah berikan kepada kamu, wahai para lelaki. Akhlak Nabi bila masuk 10 malam terakhir, mengikat kain, tidak melakukan hubungan kerana Nabi tidak mahu keletihan. Kemudian yang kedua, Nabi akan menghidupkan malam 10 malam terakhir ini dengan ibadah yang berterusan. Dan yang ketiga, Nabi akan mengejutkan ahli keluarga. Mungkinlah kan bangun awal lebih daripada biasa dan kejutkan ahli keluarga. Subhanallah. Saya dengan encik suami kan, bila siapalah bangun dulu, tapi saya memang akan minta. Saya akan minta suami, saya akan minta ayah ni. Subhanallah, sebab Nabi tunjuk contoh begitu. Kan saya akan minta encik suami kejutkan anak-anak. Walaupun saya boleh pergi kejut, dan anak-anak lebih mudah dengan saya kalau nak bangun tidur, sebab saya lagi tegas. Ustaz, encik suami lembut. Bukanlah nak kata lembut macam mana ya, bukan lemah lembut, bukan lemah lembek ya. Maksudnya kadang tu kalau dengan saya sekali saya panggil, mungkin anak terus bangun. Tapi dengan ayah dia mungkin banyak kali. Macam tu lah.
Tapi subhanallah, saya kata Nabi kejutkan ahli keluarga, anak-anak. Bahkan Nabi pergi kejutkan menantu, anak menantu pun pergi kejut. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai setara itulah Nabi memainkan peranan. Dan saya ingat saya membesar pun, memang arwah ayah dah meninggal 4 tahun yang lepas, pada 10 Ramadan 4 tahun yang lepas, Jumaat malam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, daripada saya kecil sampailah saya remaja, sampai saya dewasa, memang arwah ayah akan kejutkan seisi keluarga. Ayah akan bangun awal dalam pukul 4 pagi, 3.30 macam tu. Ayah akan masak untuk sahur. Subhanallah, arwah ayah ni memang suka masak. Dia suka. Bukan mak saya tak suka masak, bukan mak saya tak nak masak, bukan mak saya tak pandai masak. Mak pandai masak. Tapi arwah ayah ni dia memang suka daripada air tangannya anak-anak makan, isterinya makan. Makanan berbuka dia masak, makanan sahur dia masak. Dia akan bangun awal, sebab dia tak akan masak malam. Contohnya masak pukul 10, balik tarawih, lepas tu panaskan. Tak. Ayah akan masak fresh. Sepanjanglah saya membesar, ayah takkan ulang balik lauk yang sama. Buka puasa, panaskan. Kalau saya sekarang, saya buat macam tu je. Yang masak berbuka, yang itulah juga yang bersahur. Subhanallah, simpan dalam peti ais, nanti panaskan. Tapi arwah ayah ni punyalah nak meraihkan anak-anak yang berpuasa, bagi semangat. Kadang-kadang lauk untuk bersahur lagi beria-ria dia masak. Dia boleh masak nasi minyak waktu sahur. Dia boleh masak nasi-nasi special, ikan-ikan special. Sebab dia kata nak bagi anak semangat makan banyak, selera waktu sahur, supaya anak kuat untuk berpuasa. Biasanya ayah akan masak, bangun sorang-sorang. Kadang kita pesan, ayah kejutkanlah awal sikit, boleh tolong ayah masak. Ayah kata tak apalah, biarlah cukup rehat, cukup tidur. Esok nak sekolah pula. Jadi ayah bangun lebih awal. Ayah dah siap masak, barulah ayah kejutkan. Ayah kejutkanlah lebih awal. Ayah akan kejutkan anak-anak. Bangun, tahajud. Ayah akan kejutkan. Lepas tu, lepas kami solat bangun, jadi kami layankan hidang. Sebab ayah pun nak solat. Jadilah siap hidang, kami panggil mak dengan ayah untuk makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengikuti sunnah Nabi akan beri kesan yang luar biasa. Arwah ayah bukanlah di kalangan alim ulama, seorang peniaga, muslimin muslimat. Peniaga. Ayah saya businessman yang berjaya, alhamdulillah. Bagi kami, arwah ayah adalah businessman yang berjaya, sehingga memiliki banyak perniagaan lah. Subhanallah. Kemudian sebab itu saya juga ada kemahiran berniaga, dan kami memang berniaga sejak awal kahwin dan berniaga. Macam-macam lah kami. Bukan sebab dah glamour sekarang baru berniaga, tak. Memang berdarah daging berniaga tu. Mak saya seorang guru fizik. Maksudnya mak ayah ni bukanlah daripada rumpun yang kuat dalam bab ceramah dakwah, tapi arwah ayah ni sangat minat belajar menuntut ilmu, dan ayah pun mengajar akhirnya di masjid-masjid di surau. Tapi keturunan moyang saya adalah Tuan Guru Haji Abbas, pengasas sekolah Tuk Jirin tu, pengasas pondok, pondok-pondok. Tuk Guru pertama arwah Tuk Guru ni Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Awang tu atuk. Jadi adalah keturunan, jadi ada 2 lah. Cuma yang saya nak ceritakan, Allahu Akbar, bila melihat kepada anak-anak, kepada ibu dan ayah, kami 10 orang adik-beradik, Alhamdulillah semuanya. Boleh dikatakan anak-anak, kita bukan nak kata anak-anak yang berjaya, tapi masing-masing tu subhanallah, 2 orang belajar di Mesir, 2 orang di Jordan, 2 orang medik, 2 orang doktor, jadi 6 orang kan. Lepas tu 2 orang guru, 3 orang guru. Subhanallah. Masing-masing subhanallah, alhamdulillah. Kalau saya fikir-fikir balik, bukanlah ayah saya ni alim ulama dan sebagainya, tetapi arwah ayah ni cuba sedaya upaya mengikuti akhlak Nabi. Jadi muslimin muslimat, bila kita menghidupkan sunnah Nabi dalam sebuah rumah tangga, luar biasa kesannya pada anak-anak. Arwah ayah bukannya orang yang banyak cakap. Ayah banyak cakap, tapi bukan selalu pesan itu, pesan ini, begitu, begini, beria sangatlah maksudnya dalam bab mendidik contoh. Tapi kerana saya bila ingat-ingat balik contoh bulan Ramadan, itulah akhlak arwah ayah. Akan kejutkan anak, isteri,
Kau sediakan makan minum. Bila berbuka memang ayah nak masak sebab ayah kata ayah nak dapat pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Sebab ayah masak, ayah sediakan makan berbuka. Jadi ayah nak grab pahala puasa sebanyaknya. Sebab kita tahu kan hadis Nabi, barang siapa yang memberi makan orang lain berbuka puasa, dia dapat pahala yang sama. Jadi arwah ayah sangat bijak lah. Kalau anak dia 10 orang puasa, masuk isterinya seorang, lepas tu kalau kami balik lah, anak menantu balik, memang ayah juga akan masak. Ketika ayah dah tenat, kanser dah merebak apa, ayah tetap gagahkan diri dengan tongkat masak. Kami anak-anak kata, ayah tak payahlah masak, ayah rehatlah, kami pula masak. Tapi arwah kata, tak apa, ayah nak anak-anak makan daripada air tangan ayah. Macam itulah kasih seorang ayah. Jadi bayangkan ya, kalaulah berkumpul semua anak-anak menantu, sebab kami semua nikah awal. Mak saya umur 60 kan. Sekarang lah mak saya umur 60. Cucu dah 30 orang lebih dah. Cucu dah 30 orang lebih. Masa sebelum umur 50, mereka dah ada cucu. Sebab kami semua, mak ayah suruh nikah awal-awal. Zaman belajar, kalau dah ada kenal, suruh nikah terus. Tak habis belajar lagi, nikah. Jadi muslimin muslimat, arwah ayah ni memang nak, kalau buka puasa jarang sangatlah beli. Puasa memang ayah akan masak. Sebab ayah nak dapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Jadi bijaknya ayah, kalau Ramadan, kalaulah kami 10 adik-beradik, semua puasa, jadi ayah dapat pahala campur mak 12 orang berpuasa setiap hari. Kalau 12 orang kali 30, maksudnya sekurang-kurangnya setiap kali Ramadan ayah dapat pahala orang berpuasa lebih kurang dalam 300 pahala, 300 hari. Kita ni kalau makan untuk diri sendiri je 30 hari lah pahala puasa. Tapi orang yang bagi makan berbuka ni berganda-ganda lah. Nabi kata barang siapa yang memberi makan orang lain berbuka puasa, maka dia mendapat pahala yang sama seperti orang tu yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Dapat ganjaran. Jadi muslimin muslimat, akhlak Nabi, kita baca hadis Nabi, bila 10 malam yang terakhir, Nabi buat apa? Nabi akan menghidupkan malam dengan ibadah dan Nabi akan kejutkan seisi keluarga untuk bangun beribadah. Buatlah para lelaki sekalian, wahai para lelaki, wahai si ayah yang mungkin mendengar pada saat ini, buatlah jika anda ingin melihat perubahan yang besar dalam rumah tangga, perubahan yang besar pada anak-anak, perubahan pada rezeki, perubahan pada kehidupan. Mulalah dengan membuat amal-amal ataupun sunnah-sunnah Nabi yang kita nampak biasa, yang kita rasa macam apa kesan dia, apa efek dia pada rezeki, apa efek dia pada kejayaan anak-anak. Subhanallah, bila melakukan sunnah Nabi, rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita, barakah melimpah ruah muslimin muslimat. Sebab semua itu hak Allah, milik Allah. Allah beri kepada siapa yang dia mahu. Subhanallah, Nabi SAW, ini firman Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Qul, wahai Muhammad, katakanlah. Suruh Nabi Muhammad katakan kepada siapa? Kepada kita umatnya. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekian, firman Allah ini Allah perintahkan Nabi Muhammad, so bagi tahu kita, kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan dapat apa? Yuhibbukumullah, kamu pasti akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan Allah dosa-dosa. Muslimin muslimat, beginilah cara Nabi bila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi akan memastikan seluruh isi keluarga bangun untuk menghidupkan malam. Jadi mula pada malam ini, tidur kejap lagi, terus tidur awal. Suami bangun paling awal, kejutkan ahli keluarga. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu satu rahmat, satu barakah yang sangat tinggi. Kalaulah, wahai para wanita sekalian, anda ditakdirkan Allah dengan ujian, suami ustazah, suami saya sahkan bangun malam, bangun subuh pun susah ustazah. Jangan mengeluh, jangan kita membangkit-bangkit. Subhanallah, saya tahu itu sangat berat ujian. Jadi jika suami tak
tak nampak gaya. Tak ada gaya nak buat, nak membangunkan ahli keluarga. Kitalah yang bangun. Kitalah yang kejutkan ahli keluarga. Dan bersyukurlah kerana kita menjadi asbab hidayah untuk ahli keluarga. Bersyukurlah sekiranya anda lah wanita itu. Ustazah, saya tak ada suami, saya dah bercerai. Ustazah, saya ibu tunggal. Ustazah, sekian-sekian. Tak apa. Subhanallah. Ustazah, saya belum kahwin, saya tak ada suami. Maka kitalah yang mengikuti sunnah Nabi. Kitalah menjadi lelaki. Dan kitalah, bukan jadi lelaki, maksud kitalah yang akan mengejutkan ahli keluarga. Kita kejutkan suami, kita kejutkan anak-anak. Tak apa. Jangan pula kita duduk bergaduh malam ni. Awak dengar ceramah Ustazah tu. Dengar tu, Nabi yang kejutkan. Awak yang kejutkan saya dengan anak-anak. Dah 20 tahun dah kahwin. Tak kejut-kejut juga. Boleh tak sekali je awak kejutkan? Dah jadi bergaduh pula. Masa muka pula nanti sebelum tidur kan. Suami rasa kena peli. Suami rasa macam kena peli lah, kena kata. Jadi kita kenal suami masing-masing. Pandai-pandailah kita bercakap, bincang. Awak dengarlah kejap ni, aku boleh buat. Pujuk-pujuk. Kadang-kadang tu ego suami ni jangan main-main kan. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita lah yang menggalas tanggungjawab dan melakukan hal tersebut, berbahagialah. Kerana kita menjadi asbab hidayah. Kita menjadi asbab perubahan dalam keluarga. Kita menjadi asbab kita dipilih oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi. Berbahagialah. Jangan rasa macam, untunglah Ustazah. Untunglah kalau suami dapat suami macam tu. Subhanallah, keuntungan kita berbeza. Ujian kita berbeza. Kalau kalian nampak saya beruntung sekian-sekian, kalian tidak tahu ujian apa yang saya lalui. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kalian menghitung ujian kalian, hitung sekali nikmat. Subhanallah, jangan kita hitung ujian saja. Kena adil dengan Allah. Kena adil dengan nikmat Allah. Sebab mustahil seseorang itu diberi ujian sepanjang masa. Mustahil, mesti berselang-seli dengan nikmat. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Seterusnya, kita kuliah apa ni tiba-tiba kan, tapi ramailah pula, Masya Allah, 2.4 dengan 1.8 berapa ya? Dalam Ustaz, 2.4 dengan 1.8 4.2. Lebih kurang 4,200 yang menonton, Masya Allah. Sebenarnya kita tak bagi notis, tak bagi pengumuman pun nak buat kuliah malam ni. Tapi saya maklumkanlah, insya Allah pada setiap malam 10 malam terakhir, kita mula malam semalam. Sebelum ni tak pernah buat lah. Inisiatif sendiri sebab saya nak ambil pahala, nak menghidupkan malam yang terakhir ni untuk menyampaikan ilmu. Macam tu. Jadi subhanallah, saya buat je. Dan masa tak tentu. Sebab tak tentu bila habis tarawih. Kadang imam panjang, kadang imam pendek. Macam semalam start 10.30. Malam ni start awal sikit 10 suku. Jadi dalam pukul 11 kita berhenti. Saya nak bacakan seterusnya. Imam Nawawi mengatakan, yustahabbu an yuzadu minal ibadat fil ashril awakhir min Ramadan wa ihya'u layalihi bil ibadat. Imam Nawawi menyebutkan dianjurkan menambah ibadah pada 10 terakhir Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Sedangkan Imam Syafi'i berkata, aku suka jika kesungguhan di 10 hari Ramadan pada siang hari sama dengan pada malam hari. Imam Syafi'i kata memang yang terbaik adalah siang pun bersungguh, malam pun bersungguh. Nabi sendiri ketika 10 hari terakhir sangat menganjurkan keluarga dan umatnya untuk giat dalam beribadah. Jangan sampai lalai dari momentum agung ini. Sebab tidak semua yang mendapat kenikmatan yang agung ini. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahawa Ali pernah bercerita, Nabi SAW saat 10 terakhir Ramadan akan membangunkan ahli keluarganya. Untuk apa? Untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ada bersabda, sesungguhnya Allah merahmati seorang lelaki yang mengejutkan isterinya, yang bangun pada malam hari dan mengejutkan isterinya. Dan jika isterinya sukar, susah nak bangun, Nabi kata, lalu dia mengambil air mecikkan ke wajah isterinya. Lelaki begini dapat rahmat Allah. Subhanallah, muslimin muslimat, apa pentingnya rahmat Allah? Dengan rahmat Allah boleh masuk syurga Allah, muslimin muslimat. Namun Nabi menyambung lagi. Nabi menyambung. Subhanallah. Nabi menyambung, muslimin muslimat, hadis ini. Allah merahmati
kepada wanita, kepada isteri yang membangunkan suaminya pada malam hari untuk melakukan ibadah malam ni. Masya Allah. Ini hadis umum, bukan khusus kepada Ramadan. Tapi nak cerita kelebihan orang yang membangunkan orang lain ni. Subhanallah. Nabi bersabda, dan Allah merahmati seorang wanita, seorang isteri yang mengejutkan suaminya untuk bangun pada waktu malam. Dan sekiranya suaminya itu enggan, maksudnya susah nak bangun, lalu dia memercikan air ke wajahnya. Subhanallah. Dapat apa? Pagi-pagi dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah dapat masuk syurga Allah. Muslimin muslimat, jangan bergaduh. Kan, bang, awak ni kan dah 20 tahun kita kahwin, sekali pun tak ada awak kejutkan saya. Hari-hari saya kejutkan. Kalau saya mati, awak ni kan ribut taufan pun tak bangun. Kan nak marah tu macam-macam lah sebut. Subhanallah. Kalaulah kita daripada awal kahwin sampai sekarang, kitalah yang kejutkan, tak perlu kita rasa macam itu satu kekurangan. Sebenarnya itu satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sebab dalam hadis Nabi tu, Nabi sebut dua-dua. Nabi dahulukan dengan Allah merahmati seorang lelaki yang mengejutkan isterinya gini-gini. Tapi Nabi sambung, dan Allah merahmati seorang wanita, seorang isteri yang mengejutkan suami. Dan jika enggan, dia mercikkan air. Sekarang ni jangan buat terus selalu. Jangan terus buat tanpa bincang. Cakap dengan suami tu kan, cakap, Bang, esok kan saya kejutkan awal sikit tau. Jadi malam ni malam 21 Ramadan ni, InsyaAllah lah malam ni Lailatul Qadar. Hujan pun turun kat sini, hujan rintik-rintik ni, bukan hujan lebat sangat, hujan berterusan. Muslimin muslimat, daripada petang tadi hujan, tapi tak lebat berterusan. Sekarang pun masih hujan dekat luar ni. Wallahu alam. Malam ni malam 21. Kita terus beri semangat dan kita terus cakap apa, InsyaAllah malam ni Lailatul Qadar. Jadi esok saya kejutkan awak. Kalau awak susah, awak jangan marah tau. Saya akan ambil air, saya akan sapu sikit kat muka awak. Boleh tak? Kalau terus buat besok, kan dapat penumbuk ke, dapat siku ke, dapat penumbuk ke, kita tak tahu. Jadi cakap dulu. Dan kalau suami tu kata, dah kenapa awak nak genjis air pula kat muka saya? Ini hadis Nabi bang. Bukan saya cakap. Memang Nabi berpesan. Nabi kata, bila kita sebut hadis Nabi, orang manusia ni akan jadi terus lembut hati. Tapi kalau sebut ini ikhtiar saya bang, nak kejutkan awak, lain. Tapi bila kita kaitkan dengan Nabi, dia ada kesan dia yang berbeza. Jadi kalau saya lah, kalau renjis rasa macam takut terkejut, renjis kan. Ini bukan renjis dipilis. Renjis dipilis ni. Renjis ni bukan dengan marah. Dia bukan ambil air satu berdih, bangun, tak nak bangun, dah tua bangka, jangan gitu. Jadi renjis ni dengan kasih sayang, renjis ni dengan niat untuk mengejutkan. Apa yang kita buat berdasarkan niat, gitu. Jadi muslimin muslimat, kalaulah rasa renjis tu cukup terkejut, kita ambil air sapu gitu kan. InsyaAllah kalau dah muka kena air tu boleh bangun, InsyaAllah baca bismillah, kan, sapu gitu. Okey. Samalah juga suami kejutkan isteri, susah isteri nak bangun. Yang besok abang kejutkan, kalau awak tak boleh nak bangun susah, abang renjis sikit ni. Ini yang Nabi pesan ni, saya nak dapat rahmat Allah. Gitu. Kalau orang yang faham, dia berebut, bang esok saya nak kejut awak jangan kejutkan saya dulu. Apa pula saya nak dapat rahmat Allah. Berebut pula masing-masing. Berebut. Sebab apa? Dah faham hadis Nabi ni. Nabi kata Allah merahmati seorang suami kejutkan kan, kalau tak dia kan Allah merahmati, dengan rahmat Allah dapat masuk syurga. Muslimin muslimat yang mati Allah sekian. Begitulah bila kejut anak, siap bawa air. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan bangun. Malam ni malam 21. Bangun awal. Dia pun mamai, ambil air, sapu kat muka. Bismillahirrahmanirrahim, sapu. InsyaAllah. Terus dia segar. Dia terus Allah hilangkan ngantuk tu. Subhanallah, insyaAllah cuba buat. Tapi cakap awal-awal, esok Umi kejutkan, kalau tak bangun Umi sapu air. Okey, dia kata kan. Jadi dia dah bersedia, mindset dah bersedia. Jadi kalau dia tak nak kena sapu air, dia dengar je Umi kejut, dia terus bangun. Ada hikmah bila Nabi ajarkan sesuatu kaedah, sudah tentu ada hikmah dia, mesti ada rahmat, ada berkat dia. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita nak cerita sikit sebelum berakhir. Diriwayatkan bahawa Anas bin Malik ketika memasuki malam ke-24, beliau mandi dan memakai minyak wangi dan memakai baju terbaiknya.
Anas bin Malik sahabat Nabi, bila masuk pada 10 malam terakhir ni, antara apa yang dia lakukan, dia akan memilih pakaian yang terbaik. Dia akan bangun dan memakai wangian. Kita boleh buat pakaian sama. Sebenarnya wangian ni membantu, aroma ni membantu semangat kita. Baca Quran mungkin lebih tenang. Jadi minyak wangi ni kan dikatakan, kalau kita dapat minyak wangi jangan tolak. Kalau dapat hadiah lain nak tolak tak apa. Kok ada orang nak bagi gelang omeh kan, gelang emas. Tak apa. Tak payah. Betul ke tolak kalau gelang? Tapi dikatakan makruh kalau kita tolak minyak wangi, sebab Nabi sangat suka minyak wangi. Nabi ni subhanallah, kita tahu orang yang paling kemas, orang paling bersih dan suka wangian. Masya Allah. Nabi kata apa yang aku suka antaranya adalah wangian. Jadi kalau dapat minyak wangi jangan tolak. Cuma kita kena tahu bila waktu kita boleh pakai lah muslimat. Kita tak boleh pakai di luar rumah sehingga tercium. Kalau pakai luar rumah tapi orang tak bangun, tu lain cerita lah. Tapi subhanallah muslimin muslimat, Anas bin Malik sudah tentu dia mengikuti sunnah Nabi. Jadi bila bangun 10 malam terakhir, kita pakai minyak wangi mungkin nak keluar rumah kan, nak jumpa gini-gini, tapi kita bangun pakai minyak wangi untuk menghidupkan 10 malam terakhir ni, supaya subhanallah semangat kita, seronok kita, menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan kita apabila kita bangun pada malam-malam yang terakhir ini. Subhanallah. Demikian juga Sabit Albani dan Hamid At-Tawil memakai baju dan perfume minyak wangi terbaik ketika berada dalam masjid ketika melakukan ibadah di 10 malam terakhir. Ini semua nama-nama salafus salih, at-tabi'in. Subhanallah, di kalangan para sahabat Nabi cerita, itulah yang mereka buat akhlak mereka. Bila 10 malam terakhir, pilih pakaian terbaik. Kalau kita pilih telekong yang terbaik, ada wanita beli telekong khas supaya dia nak rasa semangat menghidupkan 10 malam terakhir ni. Tamim Ad-Dari bahkan rela membeli pakaian seharga kan, pakaian yang mahal untuk dipakai pada malam-malam yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Mereka bukan sahaja menghidupkan 10 terakhir Ramadan sendirian, mereka akan membangunkan keluarganya ketika malam untuk meneladani Rasulullah, untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pada 10 terakhir Nabi tidak meninggalkan keluarganya yang mampu untuk beribadah. Pasti beliau akan bangunkan menantu ke, mertua ke, cucu ke, semua Nabi bangunkan. Umar bin Khattab dan isteri-isteri lagi lah, Nabi pergi ke semua rumah isteri, mengejutkan, memastikan semua bangun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebiasaan setiap hari pada awal malam belum solat, kemudian ketika sudah separuh malam beliau membangunkan keluarganya untuk solat. Jadi kebiasaan solat malam dia lakukan di luar bulan Ramadan semakin tinggi bila saat 10 terakhir bulan Ramadan. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam Syafi'i kabarnya demikian. Dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, beliau boleh mengkhatamkan 60 kali. Sedangkan di bulan lain, beliau boleh mengkhatamkan 30 kali. Allahu Akbar. Waqib Bejarah juga terbiasa membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Semualah muslimin muslimat. Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, pada bila malam 10 malam terakhir Ramadan, dia akan solat subuh dengan wuduk solat isyak. Maksudnya bila malam Ramadan 10 malam terakhir ni dia tak tidur. Jadi bila waktu dia tidur, subhanallah, waktu dia tidur adalah waktu siang, sekejap saja. Dia boleh solat subuh tu dengan wuduk solat isyak. Bayangkan. Mungkin dia tidur pun dalam keadaan duduk tegak ke, dia tidur sekejap untuk dapat tahajud. Wallahu alam. Subhanallah. Muslimin muslimat, kita malam ini malam 21 Ramadan. Masya Allah, sekali lagi saya peringatkan diri saya dengan tuan-puan sekalian, lepas habis ni kita teruslah bersiap sedia untuk tidur kan. Janganlah duduk lepak-lepak, janganlah buat perkara-perkara. Kerja rumah tu memang tak habis, esoklah pula sambung kerja rumah tu ya. Esoklah pula, esokkan hari Sabtu. Masya Allah, subhanallah, kerja rumah tak habis, tetapi malam Lailatul Qadar akan berlalu, malam 10 malam terakhir akan berlalu pergi. Jadi jangan terlalu penat. Kalau kita buat kerja terlalu penat, itu yang susah nak bangun kan. Badan terlalu penat, bila tidur sampai berdengkur kan, 1 kilometer pun dengar, kuat punya dengkuran, macam-macam lagu keluar, lagu raya ada kan, lagu macam-macam lah muslimin muslimat. Jadi bila kita tidur, sebab itu ada orang yang jaga makan tak terlalu banyak, jangan buat kerja berat sangat kan sebelum tidur, sebab takut tidur dalam keadaan yang terlalu penat, susah nak bangun malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu Lailatul Qadar. Boleh jadi malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr."
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah tanya, tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah tanya, bukan Allah tak tahu, cuma Allah nak beri satu ayat untuk kita beri perhatian. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri syahrun khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman, pada malam Lailatul Qadar ini turun para malaikat warruh, dan malaikat Jibril turun untuk menetapkan, untuk menguruskan ketetapan Allah dan kesejahteraan pada malam Lailatul Qadar ini sampailah kepada waktu fajar. Jadi muslimin muslimat, sebenarnya qiyamul lail telah bermula waktu maghrib tadi. Bukan qiyamul lail tengah malam, bukan maksud qiyamul lail. Ada orang tanya, qiyamul lail ustazah bila? Pukul 12 ke start ibadah, pukul 12 ke baru start qiyamul lail? Sekarang ni kita hadir majlis ilmu ni, muslimin muslimat, qiyamul lail ni. Sebab itu saya bagi tahu cik suami, walaupun penat ni suara serak kan, saya kata bang, saya nak buat juga kuliah pada malam 10 malam terakhir. Sebab saya nak dapat bahagian pahala menyampaikan ilmu, dan ramai insya-Allah boleh dapat pahala hadir majlis ilmu. Sebab bila kita tahu majlis ilmu ini sangat besar pahala, muslimin muslimat. Sampai Nabi sebut ini adalah taman syurga. Sampai Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu, Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Dan dalam sabda Nabi yang lain, Nabi sebut, sesungguhnya para malaikat menaungi penuntut ilmu, orang yang hadir majlis ilmu kan, dengan sayap mereka kerana cinta dan sukanya mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Nabi sambung lagi hadis tersebut, Nabi bersabda, sesungguhnya binatang-binatang yang berterbangan, bahkan ikan-ikan di lautan mendoakan, memohon keampunan bagi orang yang hadir di majlis ilmu. Jadi insya-Allah walaupun kita hadir di alam maya, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebut dalam hadis Nabi ni. Masya-Allah, tergolong di kalangan yang disebut dalam hadis Nabi ni. Ada lebih kurang 5,000 orang ketika ni, 29 dan 21 5,000 orang, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat, bila sebut qiyamul lail ni kena faham. Qiyamul lail maksudnya membangunkan malam, menghidupkan malam. Start bila ni? Start maghrib. Kan maghrib tu start malam sampai subuh. Yang kita solat maghrib tu dah termasuk ibadah qiyamul lail. Lepas tu kita solat isyak kan. Lepas tu kita solat tarawih kan. Lepas tu kita ada zikir-zikir, ada selawat kan. Semua yang kita lakukan dah start daripada maghrib sampai subuh. Semua itu qiyamul lail. Subhanallah. Yang syarat tahajud je syarat tidur. Qiyamul lail tak perlu syarat tidur. Kita zikir, baca Quran semua ni, hadir tengah duduk majlis ilmu setengah jam ni, 40 minit ni, Masya Allah, ini dah qiyamul lail ni, menghidupkan malam. Subhanallah, umpama kita hadir majlis ilmu melebihi daripada 1000 bulan. Kalau ikut matematik kita, 1000 bulan tu menyamai 83 tahun. Kita hadir malam ni untuk majlis ilmu, malam esok pun ada, kita akan buat setiap malam ni. InsyaAllah, ni kita nak berhenti dah ni, tak boleh lama ni sebab kena tidur awal ya masing-masing. Jadi, ibarat seperti kita hadir majlis ilmu selama 83 tahun berturut-turut. Sepanjang 83 tahun hadir majlis ilmu. Tapi matematik Allah lebih berganda lah. Cuma kita cuba convert. Allah sebut lebih baik pada 1000 bulan. Tak tahu berapa banyak tu. Tapi kalau 1000 bulan, lebih kurang dalam 83 tahun. Kalau kita kali bagi 12 bulan tu, setahun 12 bulan. Jadi kalau 1000 bulan dalam 83 tahun. Siapa yang sanggup hadir majlis ilmu 83 tahun? Sebab itu malam ini saya nak berpesan juga, sebelum tidur, sahabat-sahabat muslimin muslimat, transferlah kan sumbangan-sumbangan dan sebagainya kepada mana-mana kan mereka yang menyalurkan infak-infak ataupun wakaf dan sebagainya. Sebab melakukan sedekah pada malam Lailatul Qadar ibarat melakukan sedekah selama lebih daripada 1000 bulan. Gandaannya sangat besar, muslimin muslimat. Saya sudahi perkongsian pada malam ini dengan membacakan satu hadis Nabi, hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan
yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dengan bersungguh-sungguh, dengan menghisap diri dengan bersungguh-sungguh, bukan ala kadar, bersungguh-sungguh. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kita dah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dah banyak sangatlah dosa yang kita buat. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa dengan binatang, dosa dengan alam, terlalu banyak dosa. Dosa sebagai isteri, dosa sebagai ibu, dosa sebagai adik, dosa sebagai kakak, dosa sebagai anak, dosa sebagai kawan, dosa sebagai jiran. Nak himpun tak terhimpun dosa kita. Tetapi dengan membangunkan malam, menghidupkan malam, dosa yang kita buat selama bertahun-tahun, berpuluh tahun itu boleh terpadam dengan kita menghidupkan malam Ramadan. Subhanallah, muslimin muslimat, ini satu peluang, ini satu rahmat yang Allah berikan begitu besar kepada kita. Jadi insya-Allah nasihat saya pada diri saya dan sahabat-sahabat, sebelum tidur malam ni, ambil wuduk. Itu sunnah Nabi, sebab dengan ambil wuduk digugurkan dosa. Dan ambil wuduk tu dah kira ibadah qiyamul lail jugalah tu, masya-Allah. Dah ambil wuduk, kalau mampu bacalah surah Al-Mulk, kalau penat sangat bacalah 3 kul. Nabi SAW, Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah apabila hendak tidur, Rasul akan merapatkan kedua tangannya. Maksudnya rapatkan gini, buat macam doa. Lalu Nabi akan membaca 3 kali 3 kul. Qul huwallahu, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, 3 kali Nabi ulang. Kemudian Nabi akan menghembuskan ke tangan. Ini hadis yang sahih. Ini riwayat yang sahih, muslimin muslimat, hadis Aisyah. Nabi akan hembus dan Nabi akan menyapu ke seluruh badan yang mana dapat dicapai. Sapu seluruh badan. Sapu mana dicapai. Ustazah, boleh angkat-angkat ke? Tak ada masalah, sapu je. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau nak dikupas fadilat dan kelebihan 3 kul ni, mau ceramah ni sampai pagi besok, muslimin muslimat, itu cerita dalam kuliah lain. Tapi dah banyak kali dah saya sebut hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan Al-Mu'awwizatain dan kelebihan Qul Huwallah ni. Jadi buat. Lepas tu sambil-sambil baring tu, zikirlah zikir Fatimah. Subhanallah, siapa yang tidur dengan zikir Fatimah ni, memang tidur dia lena, berkualiti. Dan insya-Allah jika dia niat nak bangun pukul 4, Allah kejutkan dia. Ngam-ngam je. Macam pasal alam. Sungguh, cubalah. Zikir Fatimah ni, Nabi SAW pesan kepada anak dia Fatimah, wahai Fatimah, aku ingin ajarkan kepadamu, aku ingin berikan kepadamu satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Fatimah kan mengadu pada Nabi, dia penat, dia tak larat kan uruskan macam-macam ni. Nabi kata, dan minta pembantu daripada ayahnya. Lalu Nabi kata, wahai Fatimah, maukah kamu akan ajarkan satu amalan lebih baik daripada seorang pembantu? Lalu Nabi kata, sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi semuanya 100. Okey, saya ulang lagi sekali. Nabi pesan 34 kali Subhanallah, 34 kali Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Faham ya? Jadi campur 33, 66. Campur 34, jadilah 100. Subhanallah. Kalau saya sambil-sambil baring pun tak apa. Kalau siapa nak duduk, ngadap kiblat, tutup aurat, lagi baik. Tapi sambil baring pun tak apa. Sambil nak lelap tu kan, Subhanallah, Subhanallah. Kadang-kadang tak sempat habis, muslim-muslimat dah tertidur. Tapi tidur begini, tidur dalam iman. Tidur begini memang tenang. Tidur begini tidak ada rasa gelisah. Muslim-muslimat. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainal ardi was samawat. Nabi bersabda, dan kita ada solihin, dan kita baca awal dulu. Siapa yang mengucapkan kalimah Subhanallah walhamdulillah, pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi. Sambil-sambil nak tidur tu, kita mengumpul pahala yang begitu besar, memenuhi langit dan bumi. Tak tahu berapa banyak pahala tu. Kita pun tak tahu berapa keluasan. Kita panggil isi padu bumi ni. Isi padu bumi mungkin kita tahu. Tapi isi padu bumi sampai ke langit kita tak tahu. Langit tu tak ada manusia boleh sampai. Tempat tinggal para malaikat, para nabi dan orang-orang yang roh-roh yang soleh.
Jadi muslimin muslimat, Masya Allah, malam-malam terakhir ni tidurlah dalam keadaan berzikir, tidurlah keadaan berwuduk, tidurlah subhanallah dah baca 3 kul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat bahagian Lailatul Qadar ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu ilmu ni muslimin muslimat benar-benar cahaya. Kalau kita tak hadir majlis ilmu, tak tahu ni zikir-zikir ni, tak tahu ni muslimin muslimat. Saya ni asbab saja. Tadi kan saya ceramah dekat Kementerian Pelancongan. Habis ceramah tu ramailah muslimat datang, habis kuliah 2 jam menyantuni muslimat-muslimat. Masing-masing peluk menangis teresa-esa. Seorang menangis, seorang peluk nangis, seorang peluk nangis. Masing-masing tu kan bisik, "Ustazah, saya berhijrah kerana Allah. Tapi asbab hijrah Ustazah, saya ni degil Ustazah. Tapi saya tak tahu saya boleh dengar ceramah Ustazah. Saya tak boleh dengar nasihat orang lain. Mak saya nasihat pun saya jawab. Suami saya nasihat pun saya jawab. Tapi wallahualam, Ustazah ceramah saya boleh dengar. Ustazah, saya berubah tutup aurat. Asbab Ustazah. Bukan seorang dua. Saya tak tahulah hari ni hari Jumaat yang berkat kot. Hampir ramai yang peluk nangis-nangis tersesak-esak. Ustazah, saya berubah memang kerana Allah Ustazah, tapi asbab Ustazah. Saya cerita ni bukan nak naikkan diri saya. Saya nak bagi tahu, saya ni asbab sahaja. Malam ini Allah yang pilih kalian semua. Allah yang pilih saya untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Allah nak matikan saya, nak matikan kita anytime. Allah nak pesongkan kita pun anytime. Tapi kita sekarang masih berada di jalan-jalan kebenaran ni, bersyukurlah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, sekadar itulah. Kita sama-sama menginsafi. Subhanallah, dah makin tinggilah pula dekat 6K. Jadi saya nak ajak besok ni, saya dengan insya-Allah bergabung dengan Ustaz Abdullah Khairi dengan Encik Suami. Kita buat majlis ilmu ni, ini anjuran kami sendiri. Satu-satunya program anjuran kami di bulan Ramadan ceramah. Yang saya duk ceramah mengata semua anjuran orang lain jemput. Tapi ni satu-satunya anjuran kita sendiri, akan dibuat di Dewan Sayyidatina Asma di Senawang. Sebelah je galeri Ustazah Asma. Jadi besok siapa berhajat mungkinlah nak jumpa kan, nak bertemu mata, nak merakam kenangan, nak beramah mesra, bolehlah datang di kuliah besok ni. Kita buka khemah dah besar, boleh muat 1000 orang. Masya Allah, subhanallah, datanglah ramai-ramai dan kita akan buat live juga. Ustaz Abdullah Khairi yang apa ni, jekah-jekah tu, kalau esok Ustaz tak jekah, saya minta Ustaz jekah supaya kita ni sentap sikit. Masya Allah, tajuknya penyesalan berakhir Ramadan. Jadi tajuk ni, penyesalan berakhir Ramadan ni bukan nak suruh kita menyesal. Kita nak supaya kita tak menyesal. Jadi kita akan syarah besok apakah bentuk-bentuk penyesalan supaya kita tak buat ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Biarlah kita menyesal di dunia, jangan menyesal di akhirat besok. Esok na'udzubillah, kalau di mahsyar kelak baru kita tahu rupanya Ramadan yang kita lalui 20 kali, 30 kali, 40 kali ketika hidup dulu, rupanya kosong. Sebagaimana hadis Nabi sebut, kam min sa'imin, ramainya orang berpuasa tidak dapat apa-apa, laisa lahu min siyami illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Jadi kita tak nak tergolong di kalangan yang puasa setiap tahun jumpa tapi tak ada apa-apa, kosong. Yang dia boleh dapat lapar dahaga je. Pengampunan Allah tak dapat, syurga Allah tak dapat, pembebasan api neraka Allah tak dapat, na'udzubillah. Jadi kita akan kupas pada esok hari. Dan pada malam esok muslimin muslimat, pada malam esok insya-Allah kami ingin mengajak sekali lagi muslimin muslimat untuk hadir. Ada lagi kosong, jomlah, ada kosong lagi 100 seat. Sekarang ni kita target ada lagi 50 seat kosong. Majlis berbuka puasa bersama dengan saya pada malam besok di Hotel Royal Chulan, Seremban. Jadi majlis bermula pukul 5 petang. Subhanallah, bawalah isi keluarga, anak-anak. Bolehlah makan berbuka puasa bersama-sama. Selepas tu ada tazkirah ringkas daripada saya, tajuknya di Amban Lailatul Qadar. Ada persembahan nasyid, kumpulan khas, jemputan. Kemudian masya-Allah, kita akan solat tarawih berjemaah. Kita dah tempah juga. Kita bukan hanya tempah dewan khas untuk iftar, tapi kita tempah juga, sewa juga dewan sebelah tu untuk kita solat berjemaah tarawih. Ada imam dia yang kita lantik memimpin solat tarawih. Jadi kita solat berjemaah, insya-Allah muslimin. Jadi pagi ada program,
Selepas asar pun ada program. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi saya tetap juga nak ambil peluang ni, muslimin muslimat. InsyaAllah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama berinfak. Berinfak kepada akaun kita melalui NGO Sahabat Amal Care. NGO Sahabat Amal Care. Kita ada NGO dan memang bukannya saya jadi duta kepada NGO ke tak. Cik kena pusing. Okey, Masya Allah. Oh, orang ada yang tanya macam mana nak buka puasa bersama dengan Ustazah besok. Ini nombor telefonnya ya. Hubungi nombor telefon ni. 0103187409. 0103187409. Kita ada buat majlis berbuka puasa amal. Memang setiap kerusi itu ada bayarannya. Bukan sebab apa. Ini tujuannya untuk mengumpul dana untuk membina masjid. Masjid di bawah perkampungan Al-Hijrah muslimin muslimat. Jadi ini ikhtiar kami buat majlis buka puasa ni. Siapa yang tak dapat datang buka puasa malam esok tapi nak menyumbang, anda boleh hubungi nombor ni juga. Ustazah saya tak dapat datang tapi saya nak sumbang kerusi. Ustazah boleh bagilah pada anak yatim ke, pada guru-guru ke, tetamu yang lain ke. Boleh hubungi nombor ni 0103187409. Okey, tuan-puan sekalian, setiap hari kita ada beri makan berbuka puasa kepada 5,000 asnaf fakir miskin di Malaysia dan juga di luar negara. Antara negara yang kita berikan, yang kita agihkan untuk makan iftar bagi asnaf fakir miskin, Afghanistan, di Yaman, Indonesia dan beberapa buah negara lagi. Kita bekerjasama dengan NGO di sana. Alhamdulillah kita dapat semua bukti-bukti yang mana saluran yang kita berikan tu memang mereka menyampaikan kepada asnaf fakir miskin. Yang kedua, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, setiap hari kita beri makan asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia yang berdaftar di bawah kita. Jadi setiap hari 5,000 kali 10, 50,000. Jadi kita mengharapkan sebab ada permintaan yang lebih tinggi lagi. Ada contoh di Sabah dikata Ustazah boleh tak naikkan lagi. Sebab sebenarnya ramai sangat asnaf fakir miskin ni, mereka ni bila bulan Ramadan mereka sangat bahagia sebab mereka baru bertemu dengan lauk. Kalau tak mereka makan nasi dengan garam je. Kalau tak makan nasi memang selalu dengan bilis je. Tapi bulan Ramadan ni dengan kemurahan umat Islam terutama di Malaysia, mereka dapatlah makan ayam. Adalah juga makan daging. Jadi tuan-puan sekalian, yang kita dapati daripada ejen kita di Sabah ni, dia kata boleh tak naikkan lagi besok? Kan boleh tak Ustazah kita nak lebih? Kalau sebelum ni 500 bungkus sehari, melibatkan 5,000 untuk dia saja, boleh tak dia nak naikkan lagi? Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kepada siapa yang ingin bersama dalam perjuangan kita, menggembirakan dan membahagiakan, ni macam tinggi Ustaz, menggembirakan dan membahagiakan asnaf fakir miskin, masya-Allah kita nak fokus ini Ustaz. Jadi inilah nombor akaunnya. InsyaAllah habis saja live ini saya akan share secara ringkas. Kalau saya tak share, sahabat-sahabat tim tolong share ya. Tulis infak. InsyaAllah jatuh pada Lailatul Qadar. Infak Lailatul Qadar. Sebut macam itulah. Okey. Sebab kalau pergi dekat page kita lagi senang, tekan link je terus pergi on pay macam tu kan. Toyib pay terus saja. Tapi kalau siapa yang nak ambil nombor akaun ni lah, Bank Islam ataupun Maybank. Bukan itu saja, bila dekat dengan raya ni kita pilih ramai asnaf fakir miskin yang memang tak mampu untuk gembirakan mereka dengan pakaian hari raya mereka dan juga anak-anak, bantuan hari raya dan sebagainya. Itu termasuk dalam bab sedekah lah. Jadi kita buat sedekah pada malam, mudah-mudahan jatuh pada Lailatul Qadar, kita adihkan waktu siang pun tak ada masalah. Jadi bantuan kepada asnaf fakir miskin berbentuk keperluan harian kita teruskan makin giat di bulan Ramadan ni, dan kita mengumpulkan dana wakaf untuk pembinaan masjid, dana wakaf untuk membina rumah kebajikan, dana wakaf untuk membina rumah warga emas, macam-macam lah muslimin muslimat. Jadi siapa yang nak menyumbang bersama dengan perjuangan kami, anda boleh menyalurkan melalui akaun ni, ataupun anda boleh direct kepada perkampungan Al-Hijrah pun ada juga akaun dia. Tak apa. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Ustaz. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat menjalani ibadah. Ustaz, jangan ni. Fokus ke atas. Gitu. Okey, selamat menjalani ibadah menghidupkan malam yang terakhir Ramadan ini dengan sebaiknya.
Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi